Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mudah-mudahan yang kasih Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung bagi mata pelajaran sirah tahun 4. Sebelum ini kita telah belajar berkaitan bagaimana Nabi menerima wahyu, bagaimana Nabi berhijrah ke Taif dan Yathrib, iaitu Madinah. Dan hari ini kita akan menyambung berkaitan tentang asas-asas negara Islam yang pertama. Sebelum ini kita telah belajar berkaitan tentang bagaimana orang panggil apa, negara yang berdaulat perlu ada tiga asas. Ini yang pertama adalah asas negara Islam, iaitu pembinaan masjid. Murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pelajaran yang kelima, keenam dan ketujuh kita akan belajar pada hari ini. Cuma untuk pelajaran yang kelima dan keenam murid-murid boleh baca sendiri. Cuma hari ini ustaz lebih kepada ringkasan sajalah untuk pelajaran yang kelima. Baik, untuk pembinaan masjid, apa yang kita akan fahami dan perolehi adalah dengan kita mengetahui nama-nama masjid yang dibina di Madinah setelah Rasulullah SAW berhijrah, dan kita dapat mengetahui bagaimana fungsi-fungsi masjid, apa yang boleh kita lakukan di dalam masjid, dan yang ketiga kita akan mengetahui asas-asas pembentukan negara Islam di Madinah daripada beberapa sudut. Yang pertama, akidah; yang kedua, ibadah; yang ketiga, akhlak; keempat, pendidikan; dan yang kelima, ekonomi. Ini murid-murid boleh baca sendiri, insya-Allah. Dia mudah saja, dan tajuk ini jarang untuk ditanyakan dalam peperiksaan UPKK. Jadi kita akan terus kepada pelajaran yang keenam secara ringkas juga. Okey, baik. Untuk pelajaran yang keenam, iaitu asas negara Islam yang kedua, iaitu persaudaraan dan perpaduan umat. Apa yang kita perolehi daripada pelajaran yang keenam ini adalah kita akan mengetahui dan memahami asas-asas persaudaraan dan perpaduan umat, dan kita akan memperoleh cara-cara bagaimana untuk menjadikan kita bersatu padu dan persaudaraan golongan muhajirin dan ansar. Dan yang terakhir kita akan mengetahui contoh-contoh persaudaraan dan perpaduan umat. Ini pun murid-murid boleh baca sendiri. Cuma hari ini kita akan fokus kepada pelajaran yang ketujuh, iaitu pelajaran yang terakhir bagi mata pelajaran sirah tahun 4. Baik, kita terus kepada pelajaran yang ketujuh, iaitu asas negara Islam yang ketiga, iaitu berkaitan tentang nak sebut macam mana ni? Sahifah Madinah. Ada yang mengatakan Sahifah ataupun Suhufah Madinah. Okey, baik. Apa yang kita akan perolehi adalah asas ataupun isi kandungan Sahifah Madinah. Dan kita akan mengetahui kesan-kesan pembentukan Sahifah Madinah. Apa itu Sahifah Madinah? Kita akan ketahui sebentar saja lagi. Baik, murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhati dan kita fikirkan bagi muka surat 74. Okey, baik. Suhuf. Suhuf itu adalah perlembagaan. Suhuf Sahifah Madinah. Okey, kita tengok. Yang pertama adalah bebas mengamalkan kepercayaan. Kita akan tengoklah bagaimana yang dikatakan bebas mengamalkan kepercayaan. Yang kedua, bekerjasama dalam membangunkan ekonomi. Kita kena bersatu padu bagi meningkatkan ekonomi umat Islam. Dan yang ketiga, bersama-sama mempertahankan kota Madinah, lebih kepada pertahanan kita. Kalau orang kafir, orang Quraisy menyerang kita, maka kitalah sebagai frontliner, sebagai kita punya askar untuk kita mempertahankan negara kita, negara Islam lah.
Baik, yang seterusnya hidup sebagai satu bangsa Madinah. Kita hidup dalam satu negara, maka itulah bangsa kita. Untuk sama-sama kita sentiasa bersatu padu, hidup dalam keadaan harmoni. Dan seterusnya ditegah bermusuhan. Dalam kita menjalani satu proses kehidupan di dalam satu negara, maka kita kena elakkan daripada permusuhan, pergaduhan dan sebagainya. Dilarang berperang sesama sendiri atau membantu orang bukan Islam menyerang orang Islam. Kita dalam masa yang sama, kita tidak boleh berperang antara satu sama lain. Sesama kita lah dalam negara kita. Keselamatan orang-orang bukan Islam adalah terjamin. Maknanya orang kafir yang duduk ataupun tinggal di negara Islam, maka keselamatannya terjamin. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW diketuai sebagai ketua negara. Nabi yang menjadi ketua negara di Madinah. Baik, kita pergi kepada unit yang pertama, iaitu isi kandungan Sahifah Madinah. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala boleh buka muka surat 75. Sahifah Madinah atau perlembagaan. Ini yang Ustaz kata, apa maksud Sahifah itu? Perlembagaan Madinah telah disusun oleh Nabi SAW pada tahun 622 Masihi bersamaan tahun pertama Hijrah. Ia merupakan perlembagaan bertulis yang terlengkap dan yang pertama di dunia. Ini yang Nabi buatlah. Baginda menggubal perlembagaan itu. Ini berpandukan wahyu. Wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perjanjian damai telah dibentuk dengan semua masyarakat Madinah yang terdiri daripada orang Muhajirin, orang Ansar, orang Yahudi dan kabilah yang lain bagi menjamin keamanan dan keharmonian di Madinah. Kita hidup di negara Islam bukan sekadar hanya ada orang Islam saja, tetapi orang bukan Islam pun ada juga. Oleh itu Nabi SAW membuat satu perjanjian bersama orang Islam dan orang yang bukan Islam. Hasilnya tergubal sebuah perlembagaan yang dikenali dengan nama Sahifah Madinah, iaitu perlembagaan ataupun piagam Madinah. Piagam ataupun perlembagaan, dua-dua boleh pakai. Baik. Seterusnya, perlembagaan ini menjadi undang-undang dasar pemerintahan bagi sebuah negara Islam. Perlembagaan Madinah telah disusun oleh Nabi SAW dengan tujuan apa? Untuk menyatupadukan seluruh masyarakat Madinah yang terdiri daripada Ansar, Muhajirin dan Yahudi. Isi kandungan mencakupi perkara yang berkaitan dengan keadilan sosial, toleransi beragama, saling bekerjasama dan lain-lain. Dalam perlembagaan ini kita kena ada sikap adil. Mana yang boleh dibuat sesama sendirinya, tak ada berat sebelah. Murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus kepada isi kandungan Sahifah Madinah. Muka surat 70-76. Antara isi kandungan Sahifah Madinah adalah: yang pertama, Nabi Muhammad SAW diakui sebagai ketua negara bagi semua penduduk dan segala perselisihan dan hendaklah dirujuk kepada ketua negara. Nabi ini ketua negara Madinah. Orang Islam ke orang bukan Islam ke kena rujuk kepada Nabi SAW. Yang kedua, semua penduduk Madinah bebas mengamalkan kepercayaan dan kebudayaan agama masing-masing. Mana yang ada budaya, kabilah-kabilah ada budaya tersendiri, boleh melakukan agama masing-masing, tiada masalah. Yang ketiga, semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama dalam membangunkan ekonomi. Semua penduduk Madinah mestilah bersama-sama melindungi dan mempertahankan kota Madinah daripada ancaman musuh. Jadi dalam satu negara tersebut, mana-mana yang hendak melakukan berniaga dan sebagainya dari sudut ekonomi, maka dibolehkan. Dan dalam masa yang sama, dari sudut keselamatan pula juga kena bersama-sama supaya ancaman musuh tidak
dapat mempertahankan daripada ancaman musuh. Dan yang keempat, semua penduduk Madinah hendaklah hidup sebagai satu bangsa, iaitu bangsa Madinah. Bila duduk dalam satu negara Islam iaitu Madinah, maka ia menjadi satu bangsa Madinah, tak ada bangsa yang lain. Yang kelima, semua penduduk Madinah ditegah bermusuhan antara satu sama lain atau menanam hasad dengki antara mereka. Bila ada hasad dengki, maka berlakulah permusuhan, pergaduhan, maka perkara tersebut sangat-sangat ditegah dalam perlembagaan ataupun dalam isi kandungan Sahiifah Madinah. Seterusnya, yang keenam, penduduk Madinah dilarang berperang sesama sendiri atau membantu orang bukan Islam memerangi Islam. Itu perkara yang disimpulkan, perkara yang terkandung dalam perlembagaan Madinah. Yang ketujuh, keselamatan nyawa dan harta benda orang-orang bukan Islam adalah terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian yang tercatat dalam perlembagaan ini. Kalau mereka nak terjamin, nak selamat keselamatan nyawa dan harta, mereka kena ikut perjanjian, kena bersetuju dengan perjanjian. Jika mereka langgar, maka nyawa dan harta boleh menjadi korban, boleh menjadi mati. Jadi perkara tersebut perlu kita fahami dengan sejelas-jelasnya. Maka ada 7 isi kandungan Sahiifah Madinah. Seperti mana yang Ustaz baca tadi, lebih kurang kepada not ataupun isi-isi yang sedikit lah. Yang ni lebih jelas dah. 7 perkara tersebut perlu murid-murid ingat. Murid-murid yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus kepada unit yang kedua, kesan-kesan pembentukan Sahiifah Madinah. Yang pertama, sebagai ketua negara bagi penduduk Madinah Ansar, Muhajirin Yahudi dan kabilah-kabilah yang lain, kuasa pemerintahan terletak di tangan Nabi SAW. Sebab itu Nabi sebagai qudwatul hasanah ataupun sebagai ketua qiyadah. Kita bila mana kita diamanahkan sebagai ketua, maka rakyat ataupun anak-anaknya, anak buahnya perlu ikuti apa yang telah diarahkan oleh ketua, selagi mana tidak berlanggar dengan syarak. Baik, yang kedua, kaum yang bukan beragama Islam bebas mengamalkan adat, istiadat dan kepercayaan agama masing-masing. Kita tidak menghalang kepada bangsa-bangsa yang lain untuk mengikuti adat mereka, kepercayaan mereka. Nabi meraihkan kepada semua, tiada masalah. Jangan jadi masalahnya bila mana ia menimbulkan permusuhan. Itu yang Nabi tegah. Yang ketiga, wujud sebuah negara Islam yang pertama dalam sejarah umat Islam. Yang keempat, membentuk kesatuan politik dalam mempertahankan Madinah. Sebab itu bila mana ancaman musuh kita kota Mekah di Madinah, maka tak kisahlah dia ni Islam ke bukan Islam ke, kedua-dua pihak tersebut perlu mempertahankan negara Islam. Anggaplah sebagai ia bangsa Madinah yang perlu kita pertahankan, perlu kita lindungi daripada ancaman musuh. Dan yang kelima, mewujudkan perdamaian dan kita elakkan daripada permusuhan. Bila kita mewujudkan perdamaian, keamanan, ketenangan, maka perkara tersebut dapat menimbulkan kasih sayang antara satu sama lain. Yang keenam, menyatu padukan masyarakat sebagai kaum dan untuk kita merangka perfahaman dengan penduduk bukan Islam, terutama orang Yahudi. Biasalah orang Yahudi, orang Islam ini berbeza pendapat, berbeza bangsa, berbeza agama dan sebagainya. Maka adalah perkara-perkara yang kadang-kadang kita rasa kedua-dua pihak tidak bersetuju, tidak berpuas hati. Maka perkara tersebutlah perlu kita fahami dengan jelas bagaimana untuk kita mencapai matlamat apa yang diperintahkan oleh ketua negara kita dari sudut ekonominya, dari sudut apa-apalah perkara yang kita sama-sama kita jalankan. Baik, yang ketujuh, membentuk peraturan yang dipatuhi bersama oleh semua penduduk. Mestilah kedua-dua pihak tersebut mematuhi, memahami dan patuh apa yang telah dijanjikan ataupun dicatat dalam Sahiifah ataupun piagam Madinah.
Murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz rasa sekadar itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Dan kalau kita tengok, ini adalah tajuk yang terakhir bagi surah tahun 4. Jadi murid-murid boleh imbas kembali bagaimana pelajaran yang pertama, pelajaran yang kedua sehingga pelajaran yang ketujuh kita dapat memahami sebaik-baiknya untuk surah tahun 4. Dan kita akan tengok pula pada surah tahun 5 apakah tajuk-tajuk yang kita akan belajar. Ini adalah permulaan murid-murid untuk mengetahui bagaimana sejarah Nabi SAW menerima wahyu, berhijrah, sehingga mana Nabi dapat membina masjid, dapat menyatu padukan umat Islam, menyatu padukan umat yang berada di Madinah, dan akhirnya sehingga mana Nabi dapat membentuk Perlembagaan Piagam Madinah. Jadi sekadar itu saja. Kita akan berjumpa di hari yang lain insya-Allah. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang dalam hal itu daripada kelemahan ustaz sendiri. Hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.